Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera. Saya Madam Afzan Najib. So kita tengok dan kita belajar apa itu perakaunan dan saya akan menjelaskan kepada anda kenapa sebenarnya perakaunan ini sangat penting dalam sesebuah perniagaan. Okay, basically perakaunan ini adalah satu proses perekodan urus niaga kewangan yang berlaku dalam sesebuah organisasi perniagaan dan juga bukan perniagaan, yang mana proses ini adalah satu proses yang sistematik termasuk prestasi, melihat kepada prestasi perniagaan, kedudukan kewangan, perancangan dan analisis kewangan. Okey, so kita tengok apa proses yang berlaku dalam perakaunan, yang mana saya bagi tahu tadi perakaunan itu adalah satu proses yang sistematik. Yang pertama, perakaunan dia akan melibatkan satu proses iaitu mengenal pasti. Apakah mengenal pasti ini? Mengenal pasti daripada apakah transaksi yang berlaku dalam transaksi urus niaga yang berlaku dalam perniagaan tersebut. Okey. Dan keduanya, selepas kita mengenal pasti, kita akan merekod. Okey, merekod dan juga mengkelaskan transaksi tersebut. Merekod di sini bermaksud contohnya kita dapat tahu transaksi tersebut pada hari tersebut adalah pada 28 hari bulan 11 2020 dan kita rekodkan berlakunya jualan sebanyak RM10,000. So itu adalah satu proses pengrekodan dan juga pengkelasan. Okey, dan daripada situ kita teruskan kepada step yang seterusnya iaitu meringkaskan. So meringkaskan ini mungkin kita akan tengok dari segi pelaporan yang mana kita akan ringkaskan segala perekodan dan pengkelasan kita itu dalam bentuk penyata kewangan. Okey, yang mana melibatkan imbangan duga, melibatkan kunci kira-kira dan juga melibatkan penyata pendapatan. Dan pelaporan ini sangat penting untuk memastikan, untuk kita mentafsir, untuk memastikan sama ada perniagaan kita ini dalam keadaan yang baik ataupun perlu ditambah baik. Okey, dan pengguna-pengguna akan mentafsir segala pelaporan yang dibuat dan kita boleh berkomunikasi di antara pengguna-pengguna yang ada. Even kita sendiri kalau sebagai pemilik kepada perniagaan tersebut, kita ingin mengetahui apakah kedudukan kewangan kita, adakah dalam keadaan baik ataupun tidak, adakah kita mampu untuk melakukan liability, adakah kita mampu untuk melakukan pembelian secara kredit. So daripada situ, daripada situ kita boleh mentafsir dan juga berkomunikasi daripada pelaporan yang kita telah buat. Okay? Alright. So, seterusnya, selalu kita dengar ada yang bercakap berkenaan dengan perakaunan, ada yang berkata berkenaan dengan simpan kira. So apakah sebenarnya perbezaan antara perakaunan dan juga simpan kira? So basically perakaunan adalah satu proses merekod yang mana saya telah terangkan secara detail tadi, dan simpan kira ini adalah merupakan sebahagian daripada perakaunan itu sendiri, di mana ia merupakan satu proses merekod, mengelas dan meringkaskan urus niaga dalam bentuk nilai wang, yang mana dia hanya sehingga imbangan duga sahaja. Okey, imbangan duga sahaja, tetapi perakaunan dia lebih detail, yang mana dia akan melibatkan penyata pendapatan, penyata aliran tunai, penyata equity pemilik dan lain-lain lagi. Okey, bermaksud simpan kira ni lebih ringkas berbanding dengan perakaunan itu sendiri. Okey, harap anda semua boleh faham apakah perbezaan antara perakaunan dan juga simpan kira. Okey, dan seterusnya kita tengok dalam satu-satu perniagaan itu, ianya sebenarnya dia melibatkan beberapa proses. Okey, di sini saya tunjukkan berlakunya operasi harian perniagaan tersebut. Apa yang berlaku? Okey, pertama kita akan berlakunya urus niaga, of course. Okey, bila adanya perniagaan, maka terbentuklah satu bentuk urus niaga, iaitu dalam bentuk transaksi. So daripada transaksi tersebut akan ada wujud dokumen sumber. Dokumen sumber ini sebenarnya adalah, okey, contoh kita membuat pembelian secara tunai.
So apa yang berlaku, apa yang kita akan dapat, kita akan bagi duit kepada kita punya pembekal dan pembekal akan menyerahkan kepada kita dalam bentuk resit. Resit menunjukkan bukti pembelian secara tunai. So dokumen itu adalah merupakan dokumen sumber dan semua dokumen-dokumen yang terlibat dengan urus niaga ini perlu disimpan oleh pemilik perniagaan yang mana penting untuk kita buat perekodan yang mana nanti kita akan letakkan dalam buku catatan pertama dan seterusnya kita akan pergi kepada ledger dan kita akan keluarkan satu imbangan duga. Imbangan duga ini sebenarnya untuk kita menduga, okey, nama pun imbangan duga kan, untuk kita double check sama ada transaksi yang kita dah buat ataupun perekodan yang kita buat daripada buku catatan pertama tadi kepada ledger adakah betul ataupun ada kesilapan. So imbangan duga ni bermaksud dia kena balance lah. Balance debit dengan kredit dia mesti sama. Itu dia punya syarat dia. So bila imbangan duga dah settle, dah sama, akan berlakunya pelarasan. Selalunya pelarasan ini berlaku at the end of the accounting period. Di akhir tempoh perakaunan tersebut. Contohnya kalau kita buat setahun, so selalunya bulan Disember akan berlakunya pelarasan. Pelarasan ini akan melibatkan contohnya belanja terakru, belanja terdahulu, hasil belum terperoleh, hasil terdahulu. So selepas berlakunya pelarasan, kita akan buat baliklah imbangan duga selepas pelarasan yang mana kita ambil kira segala pelarasan dimasukkan ke dalam imbangan duga tersebut dan kita imbangkan balik imbangan duga tersebut. Dan selepas imbangan duga dah balance, belah debit dan kredit sama dia punya figure, kita akan mula membuat satu pelaporan iaitu penyata kewangan. Okey, yang mana penyata kewangan ini akan melibatkan beberapa penyata iaitu penyata kunci kira-kira, penyata pendapatan, penyata ekuiti pemilik, penyata aliran tunai. Okey, dan seterusnya kita akan buat catatan penutup dan operasi ini akan sentiasa berlaku dan keep on processing sehinggalah sekiranya perniagaan kita itu dah tidak ada lagi ataupun bankrupt. Okay, alright. So seterusnya, kita menjawab kepada persoalan apa kaitannya perakaunan ini dalam bidang perniagaan? Kenapa penting sangat perakaunan ini dalam perniagaan kita? Okey, kalau ada perniagaan mesti kena ada perakaunan. So perakaunan ini adalah satu proses ataupun satu platform yang akan menyediakan maklumat kewangan kepada pengguna yang maklumat. So pengguna ini akan melibatkan pengguna luaran ataupun pengguna dalaman. Contoh pengguna dalaman, kita sendiri sebagai pemilik syarikat tersebut. Okey, manager, director. So itu adalah orang yang dalam perniagaan tersebut. Kita sendiri nak tengok sama ada kita punya perniagaan itu adalah adakah untung ataupun rugi. Adakah perbelanjaan dari segi pemberian gaji itu mencukupi? Adakah aset kita cukup? Adakah liability kita tahap mana? Okey, adakah kita mampu untuk membuat pinjaman dengan pihak bank? Dan pengguna luaran pula adalah pihak bank, pihak shareholder, LHDN for example, government. So itu adalah pengguna luaran yang mana dia orang luar selain daripada orang dalam syarikat tersebut ataupun orang daripada perniagaan tersebut, dan mereka akan menggunakan maklumat-maklumat ini contohnya daripada pihak bank sekiranya kita sendiri ingin membuat pinjaman perniagaan. So pihak bank akan melihat kita punya penyata kewangan ataupun penyata perakaunan kita untuk melihat sama ada kita mampu ke tidak untuk membayar loan tersebut. So itulah sebenarnya penting perakaunan dalam perniagaan kita. Okay? Alright, so sebelum kita buat perakaunan, sebelum kita
menyediakan pelaporan perakaunan tersebut, penting untuk kita tahu apakah andaian, apakah prinsip dan juga batasan dalam perakaunan. Sebab kalau kita tak tahu benda ini, akaun kita akan jadi salah. Bila akaun jadi salah, information ataupun maklumat yang kita bagi kepada pengguna adalah salah dan pengguna akan membuat keputusan yang salah. Okey, so contoh, yang pertama ada andaian dalam perakaunan. Andaian ini penting untuk mengelakkan sebarang kekeliruan dalam kita menyediakan penyata kewangan. Okey. Alright, so yang pertama tempoh perakaunan. Setiap perakaunan itu mesti mempunyai tempoh perakaunan. Contoh ada yang tempoh 6 bulan, ada yang tempoh 12 bulan. So kita kena pastikan kita ada tempoh perakaunan tersebut dan clearly stated the accounting period. Okay, dan entiti berasingan ini penting. Okay, untuk mengelakkan sebarang bankruptcy. Entiti berasingan bermaksud pemilik dan perniagaan adalah dua entiti yang berbeza. Sebab itu dalam perakaunan adanya transaksi ambilan. Walaupun kita adalah pemilik kepada perniagaan tersebut, kita tidak boleh main ambil sahaja apa juga aset ataupun inventory yang ada dalam company kita, dalam perniagaan kita. Okey, kita mesti rekodkan dia sebagai ambilan sebab apa? Prinsip perakaunan mengatakan kita perlu mengandaikan pemilik dan juga perniagaan itu adalah dua entiti yang berasingan. Okey, jangan sesekali satukan pemilik dan juga perniagaan. Okey, itu adalah salah. Seterusnya adalah usaha berterusan. Usaha berterusan ini dalam Englishnya going concern. So bermaksud bila mana kita nak membuat satu-satu perakaunan, kena pastikan bahawa perniagaan tersebut adalah satu perniagaan yang going concern, akan ada sampai bila-bila. So kita tak akan nak buat perakaunan yang kita tahu perniagaan itu tersebut akan bankrupt pada esoknya. So, bila tahu besok bankrupt, tak perlulah kita buat perakaunan untuk perniagaan tersebut. Okay? Dan seterusnya, wang sebagai ukuran. Kita tidak buat perakaunan berdasarkan kepada jisim. Contohnya kg, gram, sentimeter, milimeter begitu. Kita akan menggunakan ringgit Malaysia ataupun wang sebagai ukuran kepada perekodan perakaunan kita. Okay? Dan seterusnya dalam perakaunan juga dia ada prinsip yang mana prinsip ini melibatkan ketekalan, bermaksud konsistensi, bila mana melibatkan contohnya susut nilai yang mana kita perlu menggunakan kaedah susut nilai yang sama untuk tahun-tahun semasa tersebut supaya kita mudah untuk membuat comparison ataupun perbandingan performance of the perniagaan tersebut. Okay? Dan pengiktirafan belanja dan hasil, kita kena pastikan bahawa kita akan mengiktiraf belanja dan juga mengiktiraf hasil secara proper. Okay? Secara betul. Okay? Dan menggunakan prinsip cost. Okay? Bukan prinsip harga semasa. Kita akan menggunakan kos, okay? Kos sejarah, right? Dan itulah sebenarnya andaian-andaian, prinsip dan juga batasan dalam kita menyediakan perakaunan, okay? So, seterusnya kita tengok kenapa akaun ni penting? Kenapa akaun tu perlu? Kenapa kita kena buat segala bentuk transaksi, segala bentuk dokumen sumber, segala bentuk ledger, segala bentuk jurnal buku catatan pertama. Sebab apa? Sebab kita nak menyusun segala rekod kewangan tersebut. Kalau kita tak rekod segala transaksi tersebut, kita tak akan dapat tahu apa yang berlaku. Okey, sebab transaksi perniagaan akan berlaku setiap masa. Okey, so otak manusia tidak mampu mengingati segala transaksi yang berlaku pada setiap masa dan juga setiap hari.
Dan seterusnya kita boleh mengetahui kedudukan kewangan. Bila kita dah buat pelaporan tersebut, kita boleh dapat tahu kedudukan kewangan kita boleh tahu dan dapat mengawal hutang piutang kita, sebab daripada kunci kira-kira kita dapat tahu status liability kita, sama ada liability semasa ataupun bukan semasa. Seterusnya kita boleh mampu menilai prestasi kewangan, adakah kita dalam keadaan yang rugi ataupun dalam keadaan yang untung. Sekiranya rugi, apa yang kita perlu tambah baik? Sekiranya untung, apa yang kita perlu expandkan lagi perniagaan kita untuk mendapat untung yang lebih? Okey, seterusnya memudahkan proses perancangan dan menilai kemampuan perniagaan tersebut. Okey? Okey, seterusnya apa akan jadi kalau kita tidak buat perakaunan? Kalau langsung satu-satu perniagaan itu tidak ada rekod perakaunan. Okey, yang pertama, of course, you takkan tahu sejarah perniagaan you. You tak tahu apa transaksi yang berlaku dan you tak tahu apa kedudukan kewangan. Adakah kita akan dapat untung ke, rugi ke? So kita tak tahu apa yang berlaku. Liability kita, tidak ada rekod hutang piutang, tak mengetahui prestasi perniagaan semasa, dan kita akan sukar untuk membuat perancangan dan dia akan memberi kesan kepada pengguna-pengguna penyata kewangan tersebut, pengguna-pengguna kepada perniagaan tersebut. So betapa pentingnya perakaunan itu untuk sesuatu bisnes. Okay? Alright. Seterusnya kita tengok dekat Malaysia ini ada beberapa jenis milikan perniagaan yang kita boleh buat. Yang pertama yang biasa kita buat perkongsian. Dia akan melibatkan dua ataupun lebih pemilik. Milikan tunggal contohnya kedai runcit, hanya seorang saja pemilik. Syarikat dia akan boleh jadi syarikat senyum berhad dan juga syarikat berhad yang melibatkan pemilik-pemilik saham. Okey, ini adalah tiga jenis milikan perniagaan yang ada di Malaysia. Okey, dan anda sendiri perlu menentukan sebelum buat sesuatu perakaunan itu, anda sendiri perlu menentukan apakah jenis perniagaan yang anda buat. Okey, dan seterusnya kita tengok aktiviti. Apakah aktiviti perniagaan yang kita jalankan? Adakah kita menjalankan aktiviti perkhidmatan? Perkhidmatan contohnya perkhidmatan audit, okey, perkhidmatan guaman, begitu. Okey. Pembarangan lebih kepada kita menjual finished product, menjual barangan yang dah siap. Okey, macam contohnya bakery shop, kedai roti, kedai runcit, kedai apa lagi? Yang melibatkan menjual barang-barangan yang finish product. Okey, perkhidmatan ini lebih kepada servicing. Contoh macam cyber cafe. Cyber cafe dia memberi perkhidmatan dalam bentuk kita serve ataupun kita bagi kepada kita punya customer untuk printing, for example, untuk menggunakan internet contohnya. Itu adalah perkhidmatan. Perkilangan ini melibatkan satu medium yang lebih besar lah, platform pembarangan yang lebih besar. Perkilangan ini akan melibatkan satu lagi proses yang mana daripada raw material itu sendiri kepada finished good. Contohnya kilang kereta daripada aluminium itu kita nak tukar kepada bentuk kereta. So ada beberapa kos-kos yang terlibat dalam bentuk perekodan itu nanti ataupun dalam bentuk transaksi itu nanti. So sebagai pemilik perniagaan kita kena pastikan kita tahu apakah aktiviti perniagaan yang kita jalankan untuk kita memudahkan menyediakan perakaunan. Okey, so saya rasa itu sahaja yang saya boleh jelaskan secara ringkas, simple but precise, apa sebenarnya perakaunan itu sendiri. So, saya mengharapkan agar apa juga informasi yang saya bagikan ataupun penjelasan yang diberikan dapat memberi pemahaman yang lebih jelas lagi kepada anda apakah itu perakaunan. Okay, so itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.